أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu kembali dalam siri ceramah Muamalah Islam. Hari ini kita akan bincang topik yang ke-68. Topik yang ke-68 iaitu bab mengenai perbankan Islam bahagian pertama. Ya. Bab mengenai perbankan Islam bahagian pertama khusus dalam bab pengenalan. Tuan-tuan dan puan-puan, perbankan Islam telah bertapak lebih kurang 40 tahun yang lalu di Malaysia. Tapi kalau kita nampak daripada kefahaman masyarakat masih berkurangan. Bukan tahap rakyat marahin juga, malahan daripada ustaz-ustaz juga. Ya, banyak salah faham. Ya, kita tidak boleh orang kata apa, blame dia orang ataupun tuduh dia orang macam-macam, tapi itulah muamalat ini tak sama dengan bab-bab yang biasa kita belajar. Ya, contohnya bab solat, bab puasa dan sebagainya. Ya. Bab perbankan Islam ini rumit sedikit, ya, rumit sedikit. Kalau kita nak komen tentang perbankan Islam, kita kena belajar tentang perbankan Islam, asas-asasnya. Jadi saya akan mulakan bab mengenai perbankan Islam mulai hari ini, dan insya-Allah ada 5 atau 6 bahagian. Ya. Juga kita akan bincang berkenaan dengan OPR, ya, macam mana kita nak pilih produk-produk, kenapa produk ni macam ni, kenapa produk tu macam ni. Sebab apa? Ramai orang apabila dia buat perbandingan, berapa dia kena bayar. Itu je. Ya, dia buat perbandingan. Kalau dia kena bayar sama macam perbankan konvensional, maksudnya perbankan Islam tu sama macam perbankan konvensional. Ya, macam tu. Kalau kereta dia tak bayar kereta dia 3 bulan 90 hari, kereta dah kena tarik, dia kata sama macam perbankan konvensional. Macam tu je dia orang cakap. Ya, kalau macam tu seronoklah. Saya tak payah-bayar 2 tahun. Ya, lepas tu kereta saya punya. Eloklah. Tak ada tuan-tuan orang nak buat kerja macam tu. Ya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, apakah itu fungsi bank? Fungsi bank ialah bank bertindak sebagai orang tengah. Bank bertindak sebagai atau berfungsi sebagai orang tengah antara unit lebihan tunai, yakni surplus dalam ekonomi, iaitu mewakili pendeposit, dan unit pembelanjaan defisit, yakni peminjam. Bank buat pinjaman ataupun pembiayaan supaya dapat memanfaatkan kekayaan yang luas daripada pendeposit. Maksud dia macam ni. Bank ni jadi orang tengah. Ya, kita ada lebih duit, kita simpan, betul tak? Ataupun kita belanja lah. Tapi kalau lebih pada belanja tu, apa kita buat? Kita simpan. Juga pada asalnya gaji-gaji tuan-tuan dan perempuan pun semuanya masuk bank dulu. Kalau kita nak belanja pun, kita ambil duit daripada bank juga. Ya, kita ambil duit daripada bank tu. Bila kita simpan duit daripada bank tu, bank mengikut akad-akad yang kita telah persetujui dengan bank akan menggunakan wang kita untuk memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada sektor defisit. Sektor defisit maksudnya sektor orang tak ada duit. Orang tak cukup duit. Orang nak buat bangunan, orang nak beli kereta, orang nak beli rumah, orang nak buat bangunan, orang nak orang nak buat perniagaan dan sebagainya. Jadi bank ambil duit daripada orang yang ada duit, ya, menjadi orang tengah dan beri pembiayaan atau pinjaman kepada orang yang tak ada duit atau tak cukup duit. Itu fungsi bank. Ya, itu fungsi bank. Bank bukan kedai runcit. Bank bukan pusat zakat atau baitul mal. Itu kita kena tahu yang tu dulu. Ya, kita tahu dulu. Baik. Ada orang banyak bertanya bahawa
Masa zaman Nabi SAW dan sahabat-sahabat radhiyallahu an, dia kata tak ada bank. Tak ada bank. Dia kata betul lah tak ada bank yang menyerupai atau sama dengan bank sekarang. Tuan-tuan, kenderaan sama aja macam zaman Nabi. Tak ada, tuan-tuan. Ya, ada orang naik unta datang pejabat, dia angkat tangan, tak ada. Naik kuda ke, bagal ke, keldai, tak ada. Tak ada. Jadi zaman berubah. Jadi cara kita nak buat mungkin berlainan, tetapi memakai atau mengguna pakai hukum hakam yang sama. Ya. Jadi beberapa asas kepada bank telah wujud sejak zaman Nabi SAW lagi dan zaman selepas itu. Contoh yang pertama ialah khidmat simpanan ataupun wadiah oleh Az-Zubair Al-Awwam. Ya, jadi Az-Zubair Al-Awwam dia buat khidmat simpanan. Ibnu Sa'ad mencatatkan bahawa ramai yang mendatangi Zubair dan meminta untuk disimpan wang mereka, sehingga Zubair menolak kerana rasa terbeban akan hilangnya wang tersebut. Zubair ini kalau mengikut riwayatnya, dia seorang yang begitu amanah. Begitu amanah dan dia suka ambil amanah. Tengah orang dia amanah, dia tak suka ambil amanah. Ya, jadi dia suka ambil amanah. Ya, sahabat-sahabat yang nak pergi berdagang jauh, simpan dengan dia. Sahabat-sahabat yang nak pergi perang, ya, simpan dengan dia. Simpan dengan dia. Sebab mereka tak boleh simpan dekat rumah. Rumah dulu bukan ada alarm lah, ada lock lah, mangga lah, macam-macam. Tak ada macam tu, tuan-tuan. Justru Zubair meminta menyimpan atas dasar pinjaman, qad, dan bukan lagi wadiah. Sebagaimana katanya, tidak, tapi jadikannya sebagai pinjaman. Sesungguhnya aku bimbang ia hilang. Semakin ramai yang datang kepadanya, sehingga jumlah yang dipegangnya mencecah 2.200.000 dirham. Tu dia. Dia kata macam ni, kalau kamu suruh saya simpan, akad yang automatiknya ialah akad wadiah. Bila kita guna akad wadiah, akad simpan, kita tak boleh guna benda tu. Kita tak boleh guna benda tu. Tolong simpan, Mat. Tolong simpan motor. Kalau kita tak cakap lebih daripada tu, kita tak boleh pakai motor tu. Kalau dia kata simpan sekejap RM1,000 ni, simpan boleh, tapi kamu tak boleh pakai duit tu. Jadi Zubair takut apabila hilang duit tu, dia tanggungjawab. Dia tanggungjawab. Jadi apa Zubair cakap? Zubair cakap pada sahabat-sahabat bahawa pinjamkan aku duit ini. Pinjamkan aku duit ini. Kenapa? Kalau duit tu dipakai, dia baru dia boleh pakai. Sebab dia pinjam duit tu. Memang pinjam dengan syarat kita bayar balik. Macam bank sekarang. Ya, baik. Khidmat perbankan oleh Ibnu Abbas. Diriwayatkan juga Ibnu Abbas radhiyallahu an mengambil wang perak di Mekah bagi membawanya ke Kufah, dan Abdullah bin Zubair pula menulis dan mengambil wang perak dari Kufah untuk dibawa ke Mekah dan seterusnya ke Iraq. Tindakan ini merupakan salah satu khidmat yang ditawarkan, ya, oleh perbankan moden seperti kredit transfer, money transfer dan sebagainya. Kesimpulannya, dari pendedahan ini terbukti bahawa khidmat-khidmat perbankan selagi mana menepati hukum syariah adalah dibenarkan. Tambahan pula, jika kewujudannya boleh memudahkan dan memberi manfaat yang banyak buat masyarakat. Jadi apa dia buat? Contoh yang pertama ialah simpanan. Contoh yang kedua ialah transfer. Ya, dia bawa perak. Perak masa tu adalah orang panggil apa? Dirham. Ya, dia bawa dirham tu, dia bawa pergi satu tempat ke satu tempat. Dia panggil money transfer, kredit transfer dan sebagainya. Jadi perkhidmatan perbankan walaupun tidak menyeluruh macam zaman sekarang, sudah ada di zaman Nabi SAW dan zaman sahabat-sahabat radhiyallahu anhu. Berbalik kita kepada sejarah perbankan dunia moden. Perbankan Islam moden yang pertama ditubuhkan pada tahun 1963 oleh Ahmad Al-Nagar di Bandar Mid Ghamr di Mesir. Beliau juga dikenali sebagai bapa perbankan Islam moden. Eksperimen ini berlanjutan sehingga tahun 1967, di mana terdapat kira-kira 9 buah bank yang mempunyai sistem yang sama. Walaupun mendapat sambutan menggalakkan pada tahun 1967, bank ini telah diarahkan ditutup oleh kerajaan Mesir atas sebab-sebab politik. Dr. Ahmad Al-Nagar telah menubuhkan Institut Perbankan dan Ekonomi Islam di Kahirah yang menyediakan keperluan intelektual dan operasi bank-bank Islam dan pembangunan generasi baru
bakat kewangan Islam. Jadi Ahmad Al-Nagar, orang panggil dia Al-Nagar, dia telah tubuhkan perbankan Islam dalam tahun 1963 lagi. Dah berapa 60 tahun yang lalu. Ya. Tapi ada orang kata kemungkinan ada dua sebab. Ya, bank ini ditutup. Sebab yang pertama, dia bagi pinjam Qard Hasan. Tahu Qard Hasan? Pinjam 1,000 bagi balik 1,000. Bila orang tak bayar nak buat macam mana, tuan-tuan? Ya. Nak denda tak boleh. Betul tak? Masa tu mana ada gharamah punya apa semua tak ada lagi. Jadi mula-mula boleh lah Qard Hasan, lepas tu buat hibah lah apa semua, lepas berjuta ada orang pinjam tak bayar, maka tak boleh diteruskan, tak boleh beroperasi lagi sebab rugi. Tapi sebab yang kedua yang lebih kuat ialah di zaman itu ialah zaman Jamal Al-Nasir atau Anwar Sadat. Ya, Anwar Sadat. Beliau quote and quote tidak sangat menyukai benda-benda Islam ini. Terutama sekali masa itu ada Ikhwanul Muslimin, betul tak? Yang support benda-benda macam ni. Tu dalam tahun 1967, ya, bank-bank ini semuanya ditutup. Kadang-kadang kita risau juga. Orang-orang Islam sendiri tak suka benda-benda Islam. Faham tak? Sebab apa? Kalau mereka, ni bukan kena orang yang hidup atau yang dah mati, ya, betul tak? Kalau mereka berjalan di jalan yang benar, mereka akan suka Islam. Ya. Tapi betul juga sebaliknya. Kalau mereka bukan di jalan yang benar, maka mereka tak suka orang-orang yang berpelajaran atau berpengalaman tentang Islam. Baik. Jadi Ahmad Al-Nagar ini adalah bapa perbankan Islam moden. Di Malaysia, Institut Kewangan Islam yang pertama ialah tabung haji. Ditubuhkan dalam tahun 1963 juga oleh Profesor Diraja Ungku Aziz, bukan saya. Ya, Profesor Diraja Ungku Aziz. Beliau telah orang kata buat satu kajian bahawa pada masa orang nak pergi Mekah menunaikan haji, orang bergolok bergadai. Jual habis rumah, jual balik habis. Tanaman, kebun-kebun, dusun semua dia jual. Sebab nak pergi Mekah, nak tunai haji. Bila balik apa pun tak ada. Ya? Jadi papa ke dana. Jadi dengan kepandaian Profesor Diraja Ungku Aziz, dia telah buat satu paper pada kerajaan untuk tubuhkan tabung haji. Ya, tabung maksudnya tempat untuk kita simpan untuk pergi haji. Ya, jadi kita boleh simpan sedikit-sedikit untuk pergi haji. Perbankan Islam yang pertama, bank yang pertama, ditubuhkan di Malaysia dalam tahun 1983. Semua tiga saya pun tak tahu kenapa. Ya, 63, 83. Ialah bank Islam yang dikawal selia oleh Akta Perbankan Islam 1983 telah ditukar kepada Akta Perkhidmatan Keuangan Islam 2013. Ya. Takaful pula ditubuhkan dalam tahun 1984 yang memberikan servis sokongan kepada perbankan Islam. Jadi bila buat perbankan Islam, mereka buat pembiayaan jual rumah, jual kedai, jual kereta, kenderaan dan sebagainya. Dah nak beli insurans, tak ada pula takaful. Maka tahun 1984 ditubuhkan syarikat takaful yang pertama, iaitu Syarikat Takaful Malaysia ataupun STM. Sekarang ini terdapat 19 perbankan Islam di Malaysia, 8 perbankan Islam sepenuhnya. Banyak dah. Jadi tak ada sebab kita nak pilih selain daripada perbankan Islam. Ada 19. Bank Islam, RHB Bank Islam, Islamic Bank, Reliance Islamic Bank, HSBC Amanah, MBSB Bank, Maybank Islamic, banyak. Jadi tak ada sebab kita nak bagi tempat lain. Jadi suara-suara sumbang yang saya panggil ini, yang selalu mengatakan perbankan Islam lagi mahal, betul ke? Saya tanya. Saya minta bukti, tak ada seorang sampai lah ni nak kata dia mahal. Yang saya buat survey sendiri, tengok, ya, very competitive. Anak saya nak beli rumah lebih kurang 8 tahun yang lalu. Ya, saya dah beli rumah 30 tahun dah habis bayar dah. 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Ya. Masa tu rumah saya 24 kali 75, harga 140,000. Tuan-tuan boleh cari tak? 140,000. Keban ayam ke KL pun tak dapat. Masa tu 140,000 tu. Ya, 30 tahun yang lalu. Jadi anak saya nak beli rumah di mana? Di mana entah? Sampai dekat KLIA, Saujana KLIA. Jadi bila dia nak beli rumah, saya kata pada dia, minta semua. Mohon semua. Sebab apa? Selalunya developer dia ada panel bank, betul tak? Dia ada panel bank. Jadi dia minta 5 sekali. Dia kata, ayuh ni perbankan konvensional ni. Minta saja, bukan ambil. Minta. Jadi dia minta daripada 5, 4 diluluskan. Yang paling murah sekali Maybank Islamic.
Yang mahal Bank Simpanan Nasional. Masa tu Bank Simpanan Nasional belum ada lagi kot, ya, pembiayaan Islamik. Ya, dan dia tengok RHB Bank dan juga M-Bank dan sebagainya, memang Islamik yang paling murah sekali bayaran angsurannya. Baik. Jadi berkenaan dengan perbankan Islam ini, kita jangan melatah. Kita belajar. Ya, kita belajar. Dalam 4, 5, 6 bulan ni kita belajar satu-satu. Perbankan Islam, apa itu perbankan Islam? Perbankan Islam ialah perbankan yang berlandaskan undang-undang Islam, iaitu syariah, iaitu fiqh muamalat, peraturan Islam dalam transaksi. Kesemua peraturan dan amalan di dalam fiqh muamalat berasal daripada Al-Quran dan As-Sunnah dan sumber undang-undang Islam yang sekunder. Sekunder ni minta maaf, saya mula-mula ingatkan skuter apa. Saya duk cari apa dia, primary, secondary. Primary tahu, yang prima lah, yang utama. Tu saya kata apa, tanya anak saya, apa dia secondary? Sekunder. Sekunder Singh? Dia kata ni bukan, sekunder ya. Sekunder, okey, sekunder. Saya cari betul lah dalam ni. Sekunder itu yang ni. Jadi dalam membuat undang-undang, ada yang primary, ada yang secondary dalam Islam. Yang primary-nya ialah Al-Quran dan Hadis. Kalau ada dalil dalam tu, tak boleh dah kita buat ijtihad. Tak boleh dah buat ijtihad. Yang sekundernya ialah ijma' ulama'. Ijma' maksudnya persetujuan semua ulama'. Bukan ustaz-ustaz yang mencarah macam saya ni. Ulama'-ulama' yang besar-besar tu. Ya? Menyamakan perkara baru dengan yang tiada nas secara analogi, iaitu kias. Hasil usaha daripada para mujtahid dalam merumuskan sesuatu hukum dan nilai melalui kaedah istinbat, iaitu ijtihad. Kata ustaz, macam mana dia orang boleh buat sendiri? Saya kata, tahu tak satu hadis, apabila Nabi nak hantar Muaz, ada masjid Muaz Ibn Jabal kan dekat Tiongsa. Muaz tu sahabat Nabi. Nabi rapat dengan dia, rapat sangat dengan dia. Nabi nak mengutuskan Muaz Ibn Jabal radhiyallahu an untuk menjadi gubernur Yaman. Apa dia jadi Yaman sekarang? Itu cerita lain. Masa Nabi nasihat dia, Muaz bin Jabal kata, ini dah last aku jumpa Nabi. Ini dah last aku jumpa Nabi. Dia dah rasa dah. Nabi kata, bila kamu nak berhukum, dia tanya Muaz. Sebab itulah kita ni apabila kita pergi tanya kepada orang alim, orang berilmu, kalau dia tanya balik, jangan marah. Apa ni aku tanya, nak soalan, nak jawapan lah untuk tanya aku balik. Itu maksudnya kita pongoh ilmu. Tahu pongoh ilmu? Pongoh ilmu. Baik. Jadi Nabi tanya dia, kalau kamu nak berhukum dan memerintah nak berhukum, lebih kurang hadisnya, kamu nak guna apa? Ya, kita guna Quran dan hadis. Kalau tidak ada dalam Quran dan hadis, macam mana? Nabi tanya dia. Dia kata ijma', qiyas dan juga ijtihad. Nampak tak? Satu persatu. Satu persatu ni. Nabi nak ajar dia, tapi nak ajar kita semua. Baik. Ijma' maksudnya tiada orang kata apa? Khilaf antara ulama' yang besar. Apa itu qiyas? Apa itu qiyas? Qiyas itu adalah persamaan. Kita ingat persamaan macam kita, rupa sama, bukan macam itu tuan-tuan. Saya ambil satu contoh. Arab. Contoh ni selalu saya sebut dalam ceramah saya. Arab. Kenapa Arab itu haram? Jadi ulama mencari sebabnya ataupun ilatnya. Ilatnya maksudnya penyebab hukum. Bila ulama mencari penyebab hukum, dia nak tengok kalau ada sifat yang sama dengan arak, maka ia haram juga. Sebab tak ada dalam hadis ke dalam Quran yang mengatakan dadah heroin, hisap gam. Mana ada? Muaddadah ada, tapi itu tiang lain. Apa ada? Baik. Jadi dia tengok cari ilatnya, sebab jatuhnya hukum kepada arak yang menyebabkan arak itu menjadi haram, iaitu mabuk. Jadi benda-benda apa, minuman apa yang memabukkan, benda-benda apa yang memabukkan, menghayalkan, yang merosakkan akal, itu dikias daripada arak. Dan ilat ini mesti stabil dan mesti universal. Dia tak boleh satu hari jadi macam tu, besok dia jadi macam lain. Macam orang nak menjatuhkan hukum. Kenapa kamu boykot? Aduh, saya sebut, jangan sebut boykot. Nanti orang panggil saya benda lain pula. Sampai kita ni orang nak pergi makan McDonald, kita jatuh dia murtad. Boleh tak macam tu? Oh, bahaya tuan-tuan. Tak apa. Itu hal lain. Contohnya kita nak menjatuhkan hukum, ilat sebab kita nak mengharamkan orang makan kat McDonald ialah sebab dia syarikat judi. Dia syarikat Yahudi pula. Yahudi. Kita pakai ilat tu, betul tak? Kita pakai
penyebab hukum macam tu, maka semua syarikat Yahudi kita kena ikut juga. Kita kena haramkan juga. Dia tak boleh satu macam ni, satu macam tu. Tak boleh. Itu maksudnya kita tidak ikhlas amanah dengan ilmu. Kita buat ikut emosi, kita buat ikut apa? Ikut apa? Nafsu kita. Baik, kita kata orang pakai ilat lain pula. Ni kadang-kadang saya debat dengan orang, saya tanya lah. Kadang-kadang dia nak marah sebab saya suka tanya tak? Saya nak tengok cara dia buat hukum tu macam mana. Dia kata sebab dia bayar cukai pada kerajaan Amerika, Amerika bagi duit kepada Israel, Israel beli peluru tembak orang Islam. Jauhnya betul saya kata. Maksudnya jauhnya nak jadi benda tu. Baik. Kalau macam tu, orang Islam di sana, dah halal guys yang jual makanan kat sana, yang bayar cukai kat sana, semuanya haram tuan-tuan. Kita tak boleh berkawan dengan orang Amerika. Dia kata macam mana pula? Itu kamu buat hilat macam tu. Jadi dikiaskan kepada benda lain. Sebab tu saya kata, kalau tak tahu kau nak buat hukum, jangan buat hukum. Jangan buat hukum. Dan jangan ikut orang yang tak tahu buat hukum juga. Kalau orang tu terjun lubang biawak, kamu pun terjun juga. Dia kata kenapa? Tanya kenapa kamu terjun? Nak ikut dia ni. Jangan tuan-tuan. Jadi kalau nak buat sesuatu, kita kena tahu asas hukum. Asas hukum tu tidak berubah dalam semua keadaan. Ya? Baik. Itu tak naklah cerita pasal usul fiqh pula. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kontrak kewangan Islam ni pada asasnya macam ni. Nombor satu, ia mesti redha meredai. Redha meredai datang nombor dua sebenarnya. Dia bukan datang nombor satu. Nombor satu dia kena halal dulu. Dia tidak boleh ada riba, gharar, maisir dan lain-lain yang mengharamkan. Dia kata, ustaz, saya sebenarnya pinjam dengan kawan ni. Ya, kami redha meredai nak bayar lebih. Nampak tak perkataan dia? Nampak tak perkataan dia? Kalau macam tu zina pun boleh redha lah. Saya kata, marah dia. Halal lah macam tu. Apa ustaz cakap pasal zina? Itu maksud dia, kias dia tu. Nampak tak? Penyebab hukum tu kami sebut macam tu, dia kena jadi macam tu. Saya kata pada dia, yang penting yang pertama sekali. Yang pertama sekali, benda tu mesti halal dulu. Halal dulu. Tak ada riba, tak ada gharar, tak ada judi. Kemudian barulah redha meredai. Dia bukan redha meredai dulu, yang lain semua jadi halal. Tak boleh. Kalau saya pergi curi, redha ke? Saya pergi buat rasuah, redha ke juga? Tak boleh macam tu. Jadi dalam kontrak kewangan Islam, tidak boleh ada benda-benda yang haram seperti riba, gharar dan maisir dan lain-lain. Selepas itu dipenuhi, barulah datang redha-nya. Barulah kita boleh kira kamu redha atau tidak. Contohnya saya nak jual satu handphone. Biasanya orang jual 2,000. 2,000. Saya nak jual 3,500. Boleh tak? Boleh. Melainkan orang yang jual, distributor yang jual pada saya buat undang-undang, tak boleh jual lebih pada 2,000. Pasaran bebas kan? Halal tak jual? Halal. Betul tak? Saya boleh jual. Baik, barang ni halal. Tapi saya kata, mari sini, nampak pistol ni? Ni, beli 3,500 ni. Okey. Ikrah, paksa. Tak boleh. Tak redha. Nampak tak? Walaupun benda halal. Nampak tak? Dia mesti halal dulu, harus dulu, barulah datangnya redha. Barulah datangnya redha. Dan objektif dan matlamat akhir mestilah syar'i. Maksudnya, objektif kita beli sesuatu barang tu, bertukar-tukar barang tu, dia mesti patuh syariah ataupun harus. Jual anggur. Ini selalulah orang bagi contoh. Jual anggur adalah harus. Tapi kalau tujuan dia nak buat arak, maka jadi haram. Tujuannya adalah haram. Ya, baik. Baik, tuan-tuan dan perempuan. Kalau saya cakap beletir depan ni, tuan-tuan dan perempuan tak ingat apa-apa. Apa ni, tak beletir, tak habis-habis. Ya, ingat dua benda je. Ingat dua benda. Apakah perbezaan perbankan Islam dengan perbankan konvensional? Ada dua perbezaan yang utama. Yang pertama sekali, perbankan konvensional semua kontraknya adalah berasaskan kepada pinjaman, loan. Tuan-tuan tahu tak apa dia pinjaman? Pinjaman ialah apa yang kita bagi pada dia kena datang balik. Senang nak cakap. Faham ya? Itu pinjaman. Tapi kalau kita bagi kat dia something, balik kena tambah RM10, itu jadi riba. Pinjaman dengan riba juga. Sebab dia kena bagi balik yang prinsipal tu. Jadi kontrak-kontrak di perbankan konvensional semuanya berasaskan kepada kontrak pinjaman.
loan ke apa semua dia di perbankan konvensional semua asasnya kontrak pinjaman. Jadi tuan-tuan ingat, perbankan konvensional dia bagi RM1,000, dia minta balik RM1,000 tak? Tak pandai lah macam tu, orang kata bodoh kan. Mestilah dia nak untung, betul tak? Orang yang bagi pinjam, orang yang ambil pinjam, dua-dua terlibat riba, dosa besar riba. Walhal perbankan Islam, kontrak-kontraknya atau akadnya adalah berasaskan kepada jual beli, sewa dan perkongsian. Jual beli, sewa atau perkongsian. Alah, tulis je lah Ustaz. Sekarang dia kata tulis je. Orang selalu tengok apa? Orang tengok ujung, betul tak? Orang tengok ujung. Orang tengok ujung apa? Orang tengok kalau perbankan Islam bayar 1,500, perbankan konvensional bayar 1,500, sama ada dia. Tak boleh macam tu, tuan-tuan. Tak boleh kalau saya pinjam bayar 1,500 sebulan, atau jual beli saya bayar 1,500 sebulan, tak sama. Wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Perbezaan yang kedua, perbankan konvensional tidak wajib patuh syariah, tidak perlu ada penasihat syariah, tidak perlu bayar zakat kalau nak tambah. Bukan tidak perlu, dia orang tak mahu pun. Tak ada siapa pun nak jadi penasihat syariah kepada perbankan konvensional. Memang tak boleh ubah dah. Sebab asas kontraknya ialah apa dia? Kontrak pinjaman. Kalau mereka tak nak ubah, siapa nak jadi perbankan penasihat syariah bayar saya juta sebulan, saya tak mahu. Tuan-tuan tengok api neraka. Kalau nampak lah. Kalau nampak. Setengah-setengah orang nampak. Bila dia nak buat dosa, dia nampak api. Sebab itu iman dia. Kalau tuan-tuan nampak api neraka, orang nak bayar juta sebulan, yang mana satu tuan-tuan nak pilih? Baik aku lari dulu. Baik aku lari dulu. Sebab apa? Orang ramai buat rasuah lah, video wahab lah dan sebagainya. Orang tak nampak apa? Orang tak nampak api neraka. Kadang-kadang orang yang mencuri ambil rasuah, dia straight face, tak poker face. Dia tak rasa, tak ada rasa apa. Kalau kita nak ambil rasuah, aduh, mula-mula nak ambil rasuah rasa macam tu lah, dosa ni. Tapi aku tak ambil, tak sedap lah. Ya tak? Kalau aku ambil ni, aku boleh beli handphone 10 biji. Baru 10 biji je. Dia fikir tu. Ada iman lagi tu. Bila dia ambil, dia ada cross the line. Orang panggil apa? Cross the red line. Lama-lama tak ambil, rasa tak sedap pula. Dulu nak ambil, rasa tak sedap. Lama-lama tak ambil, rasa tak sedap. Baik-baik tuan-tuan, jangan mula buat. Sebab apa? Dia panggil istijraj. Kita tak sedar, tapi Allah akan musnahkan kita. Kita dalam proses pemusnahan. Jadi macam mana? Dia jadi rumah tangga punah rana. Saya dulu orang nak bagi rasuah 80,000. 80,000, 100,000, 80,000, tak ingat. Raya dah dekat. Saya masih bawa kereta kancil, tapi jawatan besar. Tak boleh cerita, nanti orang cari saya pula. Dia bagi kat saya, ambil lah bos. Orang selalu panggil bos, betul tak? Orang tak panggil, tukang minyak pun, isi minyak pun tuan-tuan kena panggil bos, baru dia ikut. Buka lah. Tuan-tuan tengok cerita Nabi Ibrahim tak? Ada orang tengok tak? Apa dia? Untold story tu. Dia tolak dengan kaki, betul tak? Tuan-tuan tak suka Nabi Ibrahim, tak apa. Saya suka tengok. Masa dia masuk Netflix, anak saya bagi free, saya tengok. 3 kali saya tengok, nak faham apa benda. Tapi slow tu, cerita tu, tapi boleh faham. Dia bagi back, kita buka lah. Tuan-tuan, buka tuan-tuan. Bau duit not 1,000 ni memang wangi tuan-tuan. Sebenarnya busuk je, wangi tu. Yang wangi atau minyak wangi, betul tak? Tapi duit bau wangi sebab nafsu kita naik. Ambil lah, tutup. Tuan-tuan rasa kalau saya ambil tu, saya datang ceramah hari ni tak? Tuan-tuan jawab. Tak ada tuan-tuan, saya joli kat mana dah saya tak tahu. Tak tahu masuk pun penjaga. Balik gundah gulana. Nak ambil ke tak nak ambil? Nak ambil ke tak nak ambil? Kata, tak apa, simpan dulu. Minum tak rasa air pun, betul tak? Minum. Kenapa bang? Bini tinggal macam kita nak kahwin lagi, betul tak? Tadi orang datang anggap pejabat. Asal? Dia nak bagi hadiah, ambil lah. Bukan hadiah tu lah. Dekat 100,000. Awak tak ambil. Awak tak ambil bang. Hidup kita senang bang. All due respect to her lah. Kalau saya ambil, saya kata kalau saya ambil, hidup saya berubah, saya kata.
hidup saya tak akan sama. Betul tak? Kita mungkin ada 100,000, tapi lama-lama jadi hutang 200,000. Sebab apa? Kita nak beli kereta, kita tak nak beli kereta kokak-kokak macam Proton. Pro 2 pun tak nak beli, tuan-tuan. Nak beli Merc, ya? Nak beli Kia Carnival yang sebelah orang boleh masuk tu. Lagi hutang lagi tinggi. Itu kita panggil istijraj. Bila kita ambil benda yang haram, lama-lama berbilion pula. Tak sebutlah nama siapa. Tak boleh cukup, tuan-tuan. Buat bangunan di Sabah, saya tahulah siapa buat, contoh, ya, bangunan tu 143 juta, ya, dia ambil 40 juta. Tak cukup, tuan-tuan. Tak akan cukup. Mula-mula 100,000, 40 juta sebulan pun tak cukup. Apa saya dah boleh tak? Okey, baik. Jadi perbankan Islam, balik kepada perbankan Islam. Apa beza dengan perbankan konvensional? Perbankan Islam wajib patuh syariah. Wajib patuh syariah dan wajib ada penasihat syariah. Paling kurang, tuan-tuan dan puan-puan, ada orang yang buat kerja bagi pihak kita menghalalkan sesuatu, kita dah terlepas daripada itu. Yang kita nak pergi maki hamun buat apa? Betul tak? Ada orang tak ambil tanggungjawab yang berat untuk menghalalkan, mengharuskan sesuatu, ya, dengan juga hukum hakam yang dia pakai, ijtihad, ijma' dan sebagainya, dah mengharuskan sesuatu, kita pergi komplain kata backdoor riba. Amboi, backdoor riba tu apa? Saya kata dalam kitab tak jumpa. Yang ada front door riba aja, backdoor tak ada. Panjang cerita. Faham ya, tuan-tuan? Ini perbezaan, dua perbezaan utama. Yang pertama, di perbankan konvensional dia pakai loan kontrak, pinjaman. Di perbankan Islam dia pakai akad jual beli, perkongsian, ya, sewa dan sebagainya. Perbezaan yang kedua ialah di perbankan konvensional tidak ada penasihat syariah dan tidak wajib patuh syariah, tidak ada zakat. Di perbankan Islam pula ada penasihat syariah, sampai mereka kena ada sampai 5, tuan-tuan. Kenapa kena ada 5? Awak tak ambil satu je? Kenapa? Seorang salah, orang lain boleh repair. Mereka boleh kongsi-kongsi, ya. Kalau seseorang nak letak hukum, seorang tak setuju, mereka boleh bincang. Selagi tak setuju, tak boleh keluar hukum. Sebab tu bank negara wajibkan 5 kalau tak salah saya. Baik. Keperluan aset untuk setiap akad. Oleh kerana kontrak-kontrak di perbankan Islam tidak berasaskan pinjaman, tetapi berasaskan kontrak jual beli, sewa dan perkongsian, maka setiap kontrak perlu ada aset. Yang ni kena penting. Semua transaksi tu ada aset. Tak, dia pinjam duit macam mana? Guna perkataan salah, dia kata pinjam tu tak boleh. Dia bukan pinjam, nampak tak? Dia bukan pinjam duit lagi dah. Ya, kalau orang kat kaunter tu, ejen perbankan Islam, dia kata pinjam, kita mai sini aku nak cubit. Jangan pakai cubit. Cakap kat dia, jangan cakap pinjaman. Tak ada pinjaman. Jadi macam mana pembiayaan peribadi itu ada aset, kita akan bincang. Tak boleh semua kat ini. Tuan-tuan nak masuk kerja. Oleh itu, untuk pembelian rumah dan kenderaan, kontrak untuk pembiayaan persendirian, serta kontrak-kontrak untuk tujuan lain dalam perbankan Islam, kesemuanya memerlukan aset. Kesemuanya memerlukan aset. Takkan jual beli angin kot. Takkan sewa angin kot. Betul tak? Yang ni. Nanti kita bincang satu-satu. Kena tulis kereta cantik-cantik. Nanti mungkin Gili nak bawa keluar kat Malaysia kot. Ya? Baik. Saya ni orang teknikal, jadi tengok teknikal saya selalu, orang kata apa? Interesting. Tadi baru cerita pasal apa? Kereta elektrik. Betul tak? Kereta elektrik. Jenis-jenis bateri elektrik. Baik. Jadi, oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, di perbankan konvensional, bank pinjamkan wang kepada kamu untuk beli rumah atau untuk beli kenderaan, dibayar kepada penjual sebagai wakil kamu, dan kamu bayarkan balik pinjaman dengan untung. Itu dipanggil pinjaman dengan riba. Itu perbankan konvensional. Di perbankan Islam, saya bagi dua contoh. Contoh yang belah kanan. Bank biayai pembelian rumah atau kenderaan idaman kamu. Idaman kamu tu dia mesti ada tu. Memang idaman kamu, masa nak beli itu semua jadi mengidam, betul tak? Bila tak boleh bayar, bank zalim. Betul tak? Bila tak boleh bayar, bank zalim. Betul tak? Bank biayai pembelian rumah atau kenderaan idaman kamu dan sewakan kepada kamu. Kemudian kamu bayar sewa bulanan sehingga kepada bank sehingga selesai tempoh sewaan. Ataupun di sebelah kirinya, bank biayai pembelian rumah atau kenderaan idaman kamu dan jual kepada kamu. Kemudian kamu bayar balik pembiayaan bank secara angsuran harga jualan berserta untung bank. Nampak tak?
Itu beza dia. Bukan atas kertas saja, mereka kena buat juga. Tuan-tuan beli kereta pakai pembiayaan Islam, ya, pakai pembiayaan Islam. Dipanggil ITAB, Al-Ijarah Tuma Al-Bai. Saya pergi bank dulu mula-mula nak jadi alim sikit. Alim bukan maksudnya pakai serban ataupun kopiah. Alim maksudnya berilmu. Alim maksudnya berilmu, ya. Saya kata, Encik nak, saya nak hutang pinjaman Islam. Ada ITAB. Hah? ITAB tu apa? Saya tak tahu pun dia ITAB. ITAB maksudnya AI. Al-Ijarah Thumma Al-Bai. Al-Ijarah maksudnya apa? Sewa diakhiri dengan jual beli. Maksudnya tuan-tuan sewa dulu, dah habis sewa dia jual pada tuan-tuan. Itu ITAB. Jadi di semua perbankan Islam perlu menubuhkan jawatan kuasa syariah bagi membimbing mengenai hal-hal syariah dan memastikan, ya, bahawa fungsi bank tersebut adalah mematuhi kehendak syariah. Contoh, di perbankan Islam di Malaysia, penasihat syariah yang tertinggi sekali adalah penasihat syariah bank negara. Penasihat syariah bank negara. Maksudnya, apa-apa produk di bawah ni di perbankan Islam mesti melalui mereka. Ialah mesti diluluskan oleh penasihat syariah bank-bank, tapi mesti diluluskan oleh majlis penasihat syariah bank negara. Dr. Zulkifli ada lagi ni, lama ni tak ubah-ubah lagi. Ya. Baik. Yang kedua, level yang kedua ialah majlis penasihat syariah perbankan Islam itu sendiri. Dan level yang ketiga ialah Jabatan Syariah Perbankan Islam. 3 level sebelum tuan-tuan dapat benda yang telah dihalalkan. 3 level. 3 level dia kena luluskan. Ustaz ni kenapa bicara orang tak boleh bayar kereta ni bicara di Mahkamah Sivil? Ada soalan-soalan sekarang ni. Rule 78. Kita akan bincang sikit-sikit isu-isu tu. Ya. Tetapi apa sahaja yang dibicarakan di Mahkamah Sivil sebab, ya, jual beli kereta di bawah akta jual beli, sewa beli, akta sewa beli, jadi di bawah Mahkamah Sivil. Tetapi mereka tidak boleh langgar kontrak, ya, kontrak yang dibuat di perbankan Islam. Kalau mereka ada masalah, mereka mesti rujuk kepada bank negara, kepada majlis penasihat syariah. Sebab di Malaysia ni dia buat dualism. Tahu dualism. Dualism. Ada dua undang-undang. Satu undang-undang sivil, satu lagi undang-undang Islam. Baik, kita bercakap tentang salah faham perbankan Islam. Yang pertama, belum apa-apa lagi dah cakap salah faham. Tak apalah, saya awal-awal dulu. Ya, tuan-tuan. Perbankan Islam hanya pada istilah sahaja. Padahal sama sahaja dengan perbankan konvensional. Orang kata apa? Al-Ijarah Tuma Al-Bai, Al-Murabahah, ya, Murabahah Al-Tawaruk. Saya kata, tuan-tuan, kita ni orang Islam tak? Ya, betul. Baik. Hukum yang Islam yang primary itu, yang bukan sekunder lagi. Yang primary itu apa dia? Quran dengan hadis. Asalnya bahasa apa? Asalnya bahasa apa? Yunani ke, Romani ke, Arab? Atau Melayu? Asalnya bahasa Arab. Sebab itulah banyak istilah Arab digunakan. Sebab asal hukumnya datang daripada kitab-kitab yang asalnya adalah bahasa Arab. Sebab apa? Bahasa Melayu ni, kalau sebut satu perkataan, kadang-kadang boleh bawa banyak makna. Contohnya hutang. Hutang tu apa? Saya pergi ke orang, pinjam RM1,000. Itu hutang. Saya bawa kereta, anak saya main bola kat tepi jalan, tendang pula kena cermin rumah orang sebelah. Jadi hutang juga. Nampak tak? Jadi orang kita kalau guna bahasa Melayu, dia tak tentu hukum dia kat mana. Jadi hukum berasaskan kepada Al-Quran dan hadis. Sebab tu mereka kena guna perkataan Arab, supaya dia boleh merujuk kepada ayat-ayat tertentu atau hadis-hadis tertentu. Ya, baik. Akad-akad kontrak di perbankan Islam semuanya distruktur berdasarkan dalil dan ijtihad ulama. Tiada pun satu berdasarkan istilah atau alih bahasa daripada Arab semata-mata. Saya tanya, nama kamu apa? Ahmad. Ahmad tu bahasa Arab tak? Ahmad bahasa Arab. Tu nak kamu pun guna bahasa Arab juga. Tuan-tuan, bahasa Melayu banyak ceplak bahasa Arab. Rasuah datang daripada perkataan rishwah. Kerusi datang daripada kata Arab.
Nampak tak? Jadi apa nak peliknya? Apa yang nak peliknya, tuan-tuan? Ya, baik. Akad-akad seperti akad sewa dan perkongsian memang nampak macam sama. Contohnya anak dari nikah yang sah nampak sama saja dengan anak luar nikah. Dahsyat ni dia tulis. Tetapi untuk nikah yang sah wajib penuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah. Orang ramai tak nampak. Orang ingat senang aja pergi akad nikah. Orang tu pergi sebut aku terima nikahnya tersebut. Riuh seluruh Malaysia. Bukan nak riuh tengok orang tak kahwin dengan anak luar nikah. Orang riuh orang menikah. Betul tak? Orang riuh orang menikah. Sebab apa? Aliran berbeza. Bukan aliran usul, aliran furuk saja sikit. Panjang cerita. Begitu juga ayam yang disembelih dengan nama Allah nampak sama sahaja seperti ayam tak disembelih. Betul tak? Nampak macam tu juga pejam mata. Ada yang terbeliak juga. Tapi nampak tak? Kalau saya letak ayam tak sembelih dengan nama Allah, nampak beza tak? Nampak. Ya, baik. Salah faham yang kedua. Perbankan Islam jana untung dengan tiada mengambil risiko langsung. Sepatutnya perbankan Islam ada showroom untuk jual kereta atau rumah. Pernah dengar ni tak? Pernah dengar? Sebab tu dia orang tak tahu awal-awal sekali. Yang saya sebut, apakah fungsi bank? Bank adalah orang tengah. Cuba bank buat rumah. Cuba bank buat kereta. Buatlah, dia kata baru boleh jual. Apakah implikasinya? Saya rasa tuan-tuan kalau pergi Arab memang ada bank yang buat macam tu. Ada? Ada? Tak semua lah. Sebab apa tuan-tuan? Kalaulah tuan-tuan rasa ya bayar ataupun bayar tiap-tiap bulan angsuran tu mahal, tuan-tuan boleh fikir tak apa jadi kalau bank sendiri yang buat rumah tu? Kos dia akan naik. Kos dia akan naik. Bank jual kereta sendiri. Tapi kalau bank nak jual kereta sendiri, bank boleh jual semua model tak? Semua brand tak? Tak boleh tuan-tuan. Jadi dalam keadaan ekonomi sekarang, dalam keadaan cara berniaga sekarang, maka bank kata kamu pergilah cari rumah mana kamu nak beli, kamu pergi carilah kereta mana kamu nak beli, datang pada aku. Aku tolong belikan untuk kamu. Kan lagi senang. Kamu nak beli apa? S70. Oh, baru S70. Kamu nak beli apa? BMW X40. Okey. Ni kalau bank berniaga dia ada 2-3 showroom, Allah banyak ni je kereta ada. Betul tak? Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Ya. Memang risiko ada keberangkalian untung rugi. Itu penting untuk diharuskan untung dalam jual beli. Tiada showroom bukan semestinya tidak mengambil risiko. Ya, bank boleh jadi perantara antara pemilik showroom dan pembeli. Bank beli daripada pemilik showroom dan kereta dihantar terus kepada pembeli. Bank tanggung risiko pembayaran angsuran pembeli bertahun-tahun lamanya. Ada tuan-tuan boleh pinjam daripada saya RM1,000, tuan-tuan nak bayar balik 30 tahun. Tak ada siapa nak bagi. Tak ada siapa nak bagi. Orang kata kenapa mahal sangat kalau nak bayar tiap-tiap bulan? Mahal sebab kamu tak mampu. Kalau kamu mampu memang tak mahal, betul tak? Tuan-tuan tengok kereta apa? Kereta Mercedes. Tuan-tuan kata mahal ke murah? Mahal ke murah tuan-tuan? Mercedes A pun paling kurang 200,500. Kita kata mahal sebab kita tak boleh beli. Kita tak mampu beli. Orang kata bank tak ambil risiko langsung, dia nak untung. Saya kata ada tak? Perniagaan mana-mana dia nak rugi. Ada tak? Tak ada tuan-tuan. Bank ambil risiko macam mana? Harga rumah jatuh. Harga rumah pernah jatuh tuan-tuan. Tahun 1997 sampai 1920 sampai tahun 2000. Pernah jatuh tuan-tuan. Tapi orang tak beli sebab apa? Orang tak ada duit. Kereta murah masa tu tuan-tuan. Saya masa tu kerja Petronas. Duit pun tak ada. Kerja Petronas. Bonus tak dapat, apa tak dapat. Harga rumah jatuh tahun 97 sampai tahun 2000 tak ada orang nak beli. Orang kata harga rumah tak pernah jatuh. Pernah jatuh. Ya, baik. Salah faham yang ketiga. Perbankan Islam adalah zalim. Sebab ambil untung berlebihan. Sepatutnya untung mesti kurang dari untung perbankan konvensional. Baik. Pengiraan zalim bukan dikira di segi untung tak untung. Apa maksud zalim dalam Islam tuan-tuan? Apa maksud zalim? Zalim maksudnya tidak mematuhi perintah Allah. Apakah lawan zalim? Lawan zalim ialah adil, mematuhi perintah Allah. Jadi kalau nak kata zalim, orang yang tak bayar hutang tu zalim atau tidak? Saja nak tanya. Orang tak bayar hutang tu zalim atau tidak? Ada macam-macam hadis. Ya, ada macam-macam hadis. Jadi apakah tuan-tuan bagi pinjam ke seseorang
atau bagi pembiayaan kepada seseorang 10,000. Ya. Orang tu tak bayar 3 bulan, tuan-tuan minta pada dia, dia kata, apa kamu dah kaya? Kenapa nak minta lagi? Pula. Saya pernah kena macam tu. Macamlah saya kaya sangat, saya pergi pinjam kat dia RM100. Kamu kan dah ada kereta. Oh, kita pula kena lecture. Zalimlah kamu minta duit macam ni. Jadi saya punya filosofi, falsafah. Nak bagi pinjam ke orang, kalau saya bagi pinjam, saya tahu benda tu tak datang balik. Faham? Jangan bagi pinjam, besok kamu nak beli beras, hari ni bagi pinjam. Itu kamu zalim pada keluarga kamu sendiri. Nak bagi pinjam ke orang, jangan harap benda tu nak datang balik. Dah datang balik, alhamdulillah. Ya? Sebab tu tak payah nak letak dalam Facebook besar-besar, kau ni tak payah hutang. Itu tak boleh, tuan-tuan. Ya, itu mengaibkan orang, tak boleh. Objektif perbankan Islam ialah mematuhi syarak dan menjalankan perniagaan yang menguntungkan. Setiap kontrak memerlukan persetujuan pelanggan, maka tidak terdapat elemen paksaan dalam syarat-syarat yang ada dalam kontrak, seperti harga dan tempoh bayaran. Dia cerita dia macam ni, tuan-tuan. Cerita dia very simple. Kalau tuan-tuan dah umur 18 tahun ke atas, dalam Islam, ya, umur dia panggil umur baligh. Di segi undang-undang, umur baligh itu 18. Ya, dia panggil a legal person. A legal person, orang yang boleh mematuhi ataupun memahami undang-undang 18. Kalau tuan-tuan umur 18 dan pergi sign kontrak, baca tak baca, tuan-tuan tanggungjawab. Nak saya ulang lah? Tak payah. Kalau saya ulang pula, orang baca macam Perdana Menteri pula. Faham tak? Kalau tuan-tuan umur 18 kata, ni semua dah mak pak ni, semua dah cucu cicit dah. Ya. Kalau tuan-tuan umur 18 tahun ke atas, tuan-tuan sign apa-apa, tuan-tuan bertanggungjawab. Dia ada pada kita panggil apa? Legal implication. Ya, ada kesan undang-undang. Sebab itulah jangan pergi jual handphone pada budak umur 15 tahun. Ataupun beli daripada dia tak ada kesan undang-undang. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan sambung pengajaran kita bulan depan, insya-Allah. Ya, kita akan bincang berkenaan dengan pembiayaan, beli rumah, beli kenderaan, tunai, akaun simpanan, dan juga tak lupa OPR. OPR. Mungkin kita mula dengan OPR dulu. Ya. Tiap-tiap kali OPR naik, bising. OPR turun, orang tak bising. Kenapa ada OPR, tak ada OPR? Kenapa? Ya. OPR tu apa? Saya pun kena buat kajian juga. Ya. Walaupun dulu saya kerja bank, saya tak kisah OPR ke apa, orang bayar tak bayar, saya pergi cari. Itu je. Ya. Baik. Itu saja daripada saya. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk itu daripada saya sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kafarah surah As dan sikit doa. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.